Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ikhwan muslimin sedang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, dengarlah dengan penuh teliti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh imam, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan, kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharik wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بعقيدة التوحيد، واحذروا مما ينافي هذه العقيدة أو يضعفها.
saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah saudara-saudara bertakwa dan berpegang teguh dengan akidah tauhid, serta berhati-hatilah daripada apa jua yang boleh menafi atau melemahkan pegangan akidah saudara-saudara. Tajuk khutbah pada hari yang mulia ini ialah menyemai akidah tauhid. Saudara sidang jemaat yang dimuliakan Allah, marilah kita merenung dua kisah benar ini bagi menginsafi betapa akidah tauhid yang disemaikan menghasilkan jati diri insan yang benar, jujur, berakhlak mulia dan beriman. Kisah pertama ialah mengenai Nabi Yusuf alaihi salam yang dapat menyelamatkan dirinya daripada godaan seorang wanita jelita muda dan berkedudukan tinggi, yaitu Zulaikha, isteri seorang menteri Mesir. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dengan penuh iktibar di dalam surah Yusuf, di antaranya di dalam ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Yang maksudnya, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya merayu Yusuf untuk dirinya, dan dia menutup pintu serta berkata, kemarilah kamu. Jawab Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Dalam situasi dan faktor yang memberi peluang untuk berbuat fahsya, Nabi Yusuf alaihissalam tetap menolak dengan ungkapan penuh takwa, ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihuz zalimun. Kisah yang kedua dinukil daripada riwayat At-Tabrani yang menceritakan bahawa Zaid bin Aslam berkata, suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah melalui dan menemui seorang hamba remaja penggembala kambing. Lalu beliau meminta membeli seekor kambing untuk disembelih. Penggembala itu menjawab, kambing-kambing itu milik tuannya. Ujar Abdullah, kamu katakan kepada tuan kamu bahawa kambingnya dibahang serigala. Anak muda itu mendongak ke langit dan bertanya, fa'aina Allah? Di manakah Allah? Maksudnya, adakah Allah Ta'ala tidak mengetahui perbuatanku ini? Mendengar itu, Abdullah berkata, fa'ana wallahi haqqu an aqula fa'aina Allah. Maka aku demi Allah lebih layak mengucapkan, di manakah Allah? Kemudian Abdullah membeli hamba muda dan kambing itu, lantas memerdekakannya. Saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah, dua kisah benar itu sangat menginsafkan betapa akidah tauhid menyelamatkan mereka daripada melakukan maksiat dan dosa besar, yaitu berzina, menipu dan mencuri. Kedua-dua remaja itu mempunyai peluang yang sangat terbuka untuk memuaskan hati dan nafsu mereka,
tetapi berkat semaian tauhid mereka terselamat daripada noda dan perbuatan zalim yang mengundang kemurkaan Allah dan kebencian manusia. Kembali kita kepada realiti hari ini. Anak-anak muda di zaman sekarang sangat terdedah kepada unsur-unsur yang menjerumuskan mereka kepada maksiat dan jenayah. Namun dengan berpandukan kepada kisah-kisah yang telah dipaparkan ini, mereka boleh menjadi kebal daripada maksiat dan kejahatan jika mereka berpegang teguh kepada akidah tauhid, yaitu keyakinan yang penuh kepada keesaan Allah, kekuasaan dan kerahmatannya, serta menerima dan patuh kepada syariat, suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, halal dan haram dengan sepenuhnya. Saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimanakah akidah tauhid ini disemai di dalam jiwa dan menjadi darah daging anak-anak muda yang kemudiannya menjadi penyelamat daripada sebarang gejala maksiat dan perlakuan keji? Jawabnya ialah kembali kepada tanggungjawab ibu bapa menanamkan benih-benih tauhid dalam jiwa dan minda mereka semenjak di usia bayi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi panduan cara menyemai akidah tauhid dengan memerintahkan supaya diazan dan iqamah di telinga bayi yang baru dilahirkan. Meskipun bayi itu belum dapat memahami lafaz-lafaz yang dibisikkan kepadanya, tetapi roh atau jiwa mereka tetap terkesan dengan kalimah suci yang disemaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam tempoh usia yang makin meningkat, anak-anak perlu diperkenalkan dengan nama Allah, Tuhan pencipta dan Tuhan yang mengurniakan nikmat wujud kepada mereka. Utamakan sebutan nama Allah dan ulangi nama Allah dan Rasul sebelum diperkenalkan dengan nama atau lafaz yang lain. Apabila mereka boleh memahami dan bercakap, ajarkanlah dahulu lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peringkat seterusnya, perlu ditanam rasa kasih kepada Allah dan Rasul. Perlu dilatih mereka menyebut alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan lain-lain ucapan Islam. Selanjutnya, dalam apa jua komunikasi dengan anak-anak, selalulah dikaitkan dengan Allah, kedudukan Allah dan kekuasaan Allah, nikmat Allah dan rahmat Allah, pengetahuan dan pendengaran Allah, pahala dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam proses menyemai akidah, jangan diabaikan daripada mengajar Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka sewajarnya khatam Al-Quran seawal usia dan berjaya menghafaz surah-surah tertentu dan sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga perlu memahami pengajaran ayat-ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dengan sabdanya, "Adibu auladakum ala thalas, khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Quran." Rawahu Tabrani. Maksudnya, didiklah anak-anak kamu dengan 3 sifat: kasih kepada Nabi kamu, kasih kepada keluarganya, dan membaca Al-Quran. Sebagai rumusannya,
semaikan akidah tauhid dalam jiwa dan minda anak-anak dengan pertamanya mengajar mereka kalimah tauhid dan tuntutannya. Kedua, tanamkan rasa kasih sayang kepada Allah dan Rasul. Ketiga, ajarilah mereka Al-Quran dan pastikan senantiasa membaca Al-Quran. Keempat, didiklah mereka supaya istiqamah kepada akidah serta sanggup berkorban demi mempertahankan akidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Yang maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam daripada tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka. Menjadikan saksi terhadap diri mereka sendiri. Firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, benar, kami menjadi saksi. Yang demikian, supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami orang-orang yang lalai tentang akidah tauhid ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين أمر بتوحيده وطاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتفكروا فإنكم خلقتم لعبادة الله وحده بها أمرتم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah, berfikirlah dengan sedalam-dalamnya, maka sesungguhnya saudara-saudara diciptakan Allah supaya saudara-saudara beribadah kepadanya, Tuhan yang Maha Esa, dan tentulah dan itulah yang diperintahkannya. Sidang jamaah yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita menghisap diri kita, menghisap amalan kita, menghisap kepercayaan kita, menghisap tingkah laku kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah Ta'ala pada hari yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang maksudnya hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun
kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang selamat sejahtera daripada syirik dan sifat munafik. Marilah kita mengenang jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kasih dinyatakan dengan senantiasa berselawat kepadanya. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sabda dengan sepenuhnya. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Yang bermaksud, barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qarabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izal islam wal muslimin wad du'ata wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wajma' kalimatahum 'alal haqqi wad din wa dammiril kafarata wal musyrikin wal munafiqin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ahyina al-muslimin, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ihfaz bidawamil auni wal hidayati wat tawfiq was-sihhati was-salamati minka ya karim. Maulana al-wathiq billah Sultan Mizan Zainal Abidin ibni al-marhum Sultan Mahmud al-Mukhtafi billah Shah wa azlu rahmatan alaihi wa ala sultanah Nur Zahirah sultanah Terengganu wahfaz auladahu wa ahlahu wa zawihi wa aqaribah wahfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz waliyal ahd Tengku Muhammad Ismail ibn al-Wathiq billah Sultan Mizan Zainal Abidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة